اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى أرواح الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وإلى روح الشيخ محمد بن عمر نووي البنتاني رحمه الله. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bertemu kembali pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, dan malam ini kita akan sambung maqalah yang ke-11 yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dan yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Ibn Umar Nawawi Al-Bintani dalam kitab beliau Nasaihul Ibad, yang kita terjemahkan dengan nasihat buat hamba. Semalam saya kongsikan buku baru yang ada pada tangan saya ini, Nasaihul Ibad, iaitu buku Arab tadi itu diterjemahkan di sini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran yang besar kepada Al-Fadhil Ustaz Fuad Saifuddin Nur atas usaha beliau yang sangat baik ini. Rupa-rupanya ada lagi buku yang diterjemahkan juga, Alhamdulillah, saya baru dapat juga, iaitu kitab Nasaihul Ibad, kitab yang Arab tadi itu, diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Ini diterjemahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Abu Mazaya Al-Hafidh. Al-Fadhil Ustaz Abu Mazaya Al-Hafidh, saya difahamkan beliau orang Indonesia, dan beliau banyak sangat menulis kitab-kitab dan banyak menterjemah kitab-kitab. Masya Allah, barakah umur beliau dan barakah masa beliau. Alhamdulillah hadirin, semakin senang untuk kita mengaji dan untuk kita mentelaah dan memahami nasihat-nasihat yang sangat baik ini. Silakan tuan-tuan, puan-puan, kalau jumpa dua kitab ini di pasaran, boleh didapati. Paling bagus beli dua-dua. Kalau ada tiga, beli tiga, supaya kita tahu dan kita dapat bezakan terjemahan ataupun huraiannya itu. Kadang-kadang terjemahan satu penterjemah dengan penterjemah yang lain agak berbeza. Jadi bila kita buat perbandingan, maka kita akan dapat rumusan daripadanya. Jazahumullahu khairal jaza di atas usaha keduanya yang sangat murni ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafal wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah
لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih lagi dalam bab thunai, maqalat yang membicarakan tentang dua nasihat setiap satunya. Kita sudah sampai pada maqalah yang ke-11. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa an ba'dil hukama, daripada sebahagian para hukama mengatakan, la tahqiru adh-dhunub as-sighar, janganlah memperkecilkan dosa-dosa kecil. Fa innaha tatasha'abu minha adh-dhunubul akbar. Fa innaha tatasha'abu minha adh-dhunubul kibar. Kerana sesungguhnya bercambahnya daripadanya dosa-dosa besar. Syekh Muhammad Ibn Umar Nawawi Al-Bantani mensyarahkan daripada sebahagian hukama. Hukama di sini berasal dari perkataan hakim, sudah kita bicarakan dalam pertemuan-pertemuan yang dulu. Hukama di sini merujuk kepada para awliya, iaitu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pilihan Allah yang bersih hatinya, yang bening jiwanya, yang dekat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dikurniakan oleh Allah dengan kemuliaan-kemuliaan, dengan karamah-karamah, sehingga kata-kata mereka itu juga punya cahaya, nur, sebab hati mereka bercahaya. Yang dikatakan sebagai wisdom, wisdom itu datang daripada orang-orang yang very wise person. Baru datang perkataan wisdom. Begitu juga kalam-kalam hikmah, yang kalau banyak kalam hikmah itu dipanggil hikam, itu berasal daripada orang yang hakim. Orang yang hakim, yang hatinya bersih. Orang yang disebut oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, orang yang jernih hatinya, yang bercahaya hatinya. Hati akan bercahaya kalau tidak makan benda yang syubhah selama 80 hari. Itu disebut oleh Al-Imam Al-Haddad. Kalau seseorang boleh pastikan selama 80 hari jangan makan yang syubhah, yang haram, itu memang jauh sekali. Tetapi yang syubhah tidak dimakan, maka hatinya akan bercahaya. Cahaya itu nanti akan menjadikan lidahnya, lisannya bercahaya. Itu yang mengeluarkan hikmah. Yang kalau sudah banyak hikmah, dia akan menjadi hikam. Kalam-kalam hikmah. Sebab itulah apa yang disebutkan, yang dituliskan oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, itu sangat bercahaya sekali kata-katanya, yang akhirnya dipanggil dengan kitab Al-Hikam. Al-Hikam itu adalah hikmah-hikmah yang zahir, yang datang, yang lahir, yang terbit daripada orang yang hakim, yang akhirnya nanti disebut dengan sirah jama' menjadi hukama. Janganlah memperkecilkan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, dosa yang tidak sampai menyebabkan orang itu mendapat janji siksa yang berat, yang pedih, tetapi tetap juga berdosa. Ia tidaklah sama dengan sesuatu yang
mendapat janji siksa ataupun azab yang pedih dan hukuman-hukuman yang besar. Contohnya membunuh, berzina, minum arak. Contohnya menuduh orang lain berbuat zina umpamanya. Fitnah, itu adalah termasuk di dalam dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang kecil, seumpama mengambil barang orang tanpa izin umpamanya, ya, dan sebagainya. Jadi jangan disepelekan bahasanya, jangan ignore, jangan diperkecilkan dosa-dosa kecil-kecil sebegini ni, sebab sesungguhnya bercambahnya dosa-dosa besar itu datang daripada dosa-dosa kecil. Sebab itu dosa-dosa kecil tadi tu kalau letakkan pada perkara yang tidak diambil berat, maksudnya menganggap dia kecil saja, nanti dia akan menjadi dosa besar. Kenapa tu? Kadang-kadang ada kemurkaan Allah, ghadab pada dosa-dosa kecil yang tersebut. Ghadab Allah itu juga adalah suatu yang serius, suatu yang besar. Walaupun yang dibuat tadi adalah dosa-dosa kecil. Kerana itu berjaga-jaga dalam perkara ini. Orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berusaha untuk tidak melakukan dosa besar sama sekali dan tidak mengekali melakukan dosa-dosa kecil kalaupun dia melakukannya. Itulah yang namanya wara'. Wara' tidak melakukan dosa besar dan tidak mengekali dosa-dosa kecil. Berusaha untuk sama sekali tidak melakukannya. Tetapi terkadang melakukannya juga disebabkan kurang iman, disebabkan rakan-rakan, environment, persekitaran yang tidak kondusif untuk dia berbuat amal, berada di negara ataupun di tempat orang Muslim di situ minority, sehingga maksiat-maksiat berada di depan mata umpamanya, malah melihat maksiat itu di kaca televisyen, di sinema, malah dalam handphone dengan alat telekomunikasi yang canggih, akhirnya dia berbuat juga dosa. Tapi segera dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dosa-dosa kecil ini kalau tidak dibendung lebih awal, nanti dia akan menjadikan seseorang itu biasa melakukan dosa-dosa kecil tadi itu yang nantinya tidak segan dan silu dan tidak terasa pula untuk melakukan dosa-dosa yang besar akan datang. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, kalau dia selalu melakukan dosa-dosa yang kecil, takut nanti dia terbiasa dengan dosa itu, malah dosa itu tidak dianggap dosa dah, walaupun pada awalnya dia anggap itu dosa, tetapi kerana dah selalu melakukannya, maka itu dianggap sudah tidak dosa dah, malah dianggap sesuatu yang boleh diterima dalam masyarakat. Na'udzubillahi min dzalik. Saya mohon maaf dengan apa yang berlaku contohnya di depan mata kita sekarang ataupun di kaca televisyen kita sekarang umpamanya, atas nama sukan, maaf ya, jadi pakaian itu dilihat tidak menjadi suatu ukuran. Yang penting in the name of sport, kerana sukan-sukan yang tertentu memerlukan pakaian yang begitu di standardize, malah itu menjadi peraturan sebahagiannya sebab itu dipegang oleh orang-orang yang tidak ada ilmu agama, malah orang-orang yang bukan Islam yang menganggap itu biasa sahaja, sehingga mohon maaf kadang-kadang atlet-atlet terutama sekali yang perempuan dengan pakaian yang sebegitu, walhal itu sangat-sangat tidak kena dengan cara pemakaian secara Islam umpamanya, subhanallah, maka dilihat seperti boleh dipakai dan atas nama sukan dan sebagainya. Ini biasa pakaian sebegitu bagi, maaf, orang-orang yang bukan Islam, terutama sekali di negara barat sebegitu ya. Itu tidak pelik dengan pakaian sebegitu, tetapi dalam
nilai-nilai keislaman, malah nilai-nilai budaya Melayu kita yang sangat beradab ini, itu sangat tidak molek. Sebab itu hadirin, ketika ditayangkan di televisyen dengan sport yang disertai oleh atlet-atlet yang kebanyakannya daripada barat ya, dan pakaian sebegitu, maka itu seperti biasa sahaja. Walhal orang-orang yang menjaga pandangannya, orang-orang yang menjaga imannya, tidak akan mahu sekali-kali melihatnya. Sebab itu di dalam permasalahan aurat perempuan ini dibahaskan oleh alim ulama. Yang terbuka aurat itu yang melihatnya berdosa, malah yang berpakaian sebegitu lebih lagi dosa. Dua dosanya. Pertama sekali, dia sendiri tidak menutupnya dengan pakaian yang sebenar seperti yang dikenaiki oleh Islam. Yang kedua, dia menggalakkan orang lain juga untuk berbuat dosa. Kalau orang yang bukan Islam, istilah dosa pahala ni memang tidak ada dah. Jadi itulah, tepuk dada tanya iman. Benda sudah ada di depan televisyen, sudah ada dalam dicetak umpamanya, maka kitalah yang jaga pandangan kita. Sebab itu sebahagian orang nak jaga pandangan, tidak ada TV di rumahnya, tidak ada video di rumahnya, sebab dianggap itu nanti boleh menyebabkan dia berbuat dosa. Kita tidaklah mengatakan televisyen, TV, handphone itu tidak elok. Kerana itu terpulang pada kita, tepuk dada tanya iman. Kita sendirilah yang boleh untuk mengawalnya. Jangan dikatakan TV itu tidak bermanfaat, malah rancangan-rancangan yang sangat baik dalam dan luar negara yang boleh menambahkan ilmu, menambahkan iman, menambahkan kefahaman, banyak sekali. Sama juga dengan handphone yang kita ada sekarang ini. Karena itu kitalah yang akan menentukan dan akan mempositionkan diri kita sama ada terus terlibat sama melihat perkara-perkara yang tidak elok tadi itu, ataupun kita boleh jadikan alat-alat yang baik sebegini sebagai jalan untuk menambah ilmu, menambah kefahaman, menambah iman, dan melihat orang-orang yang saleh, yang berbicara tentang orang-orang yang baik dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah pelihara iman kita hadirin, terutama sekali zaman yang penuh dengan fitan ini, bukan fitnah saja tapi fitnah-fitnah. Dan orang yang mempertahankan imannya dalam zaman yang sebegini adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang diberikan besar ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita lihat makalah yang ke-12. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan suatu riwayat anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil bersama berterusan melakukannya. Ini ada kaitan juga dengan makalah yang ke-11 tadi. Wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa besar bersama istighfar. Apa maksudnya ini? Kata Syekh Ibn Umar An-Nawawi Al-Bintani rahimahullah, tidak ada dosa kecil bersama berterusan melakukannya. Maksud, dosa kecil yang bukan berhenti melakukannya tapi berterusan melakukannya, itu tidak ada maknanya. Maksudnya bukan lagi dosa kecil lah tu, nanti boleh menyebabkan dosa besar. Sebab dosa kecil yang berterusan akan menjadi besar, sehingga menjadi dosa besar. Kecil, 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 akhirnya jadi besar. Sebab itu bahaya. Jadi dosa kecil yang berterusan dilakukan itu akan menjadikan dosa kecil itu bertambah besar, bertambah besar, bertambah besar. Bila sudah banyak, ia akan menjadi dosa besar. Yang kedua, niat berterusan melakukan dosa kecil akan menjadi dosa besar. Niat tadi itu. Kerana niat melakukan maksiat ataupun niat melakukan dosa adalah dosa dan maksiat. Niat nak lakukan. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu, orang yang tidak ada determination, kesungguhan untuk meninggalkan dosanya itu, lalu
dia melakukan dosa kecil, berterusan melakukannya, ini akan menjerumuskan dirinya ke lembah yang lebih bahaya kerana boleh melakukan dosa besar dan maksiat yang lain. Lain daripada orang yang dia melakukan dosa kecil itu, timbul keinsafan di dalam dirinya dan dia mengata dirinya, mengutuk dirinya. Nafsu inilah yang disebut sebagai nafsu lawamah. Kalau nafsu ammarah, dia melakukan dosa kecil ataupun dosa besar, satu, tak terasa pun itu adalah dosa. Yang kedua, malah kadang-kadang dia berbangga dengan dosa itu. Ini namanya nafsu ammarah. Na'udzubillah min dzalik. Kebanyakan kita orang awam ini ada di antara dua nafsu ini. Ammarah ataupun lawamah. Lawamah ini sedikit baik, tapi dalam kategori tidak baik juga. Kenapa? Dia melakukan dosa, kemudian dia sedar dan dia insaf. Ya Allah, tadi saya mengata orang, astaghfirullahalazim, tak patut saya mengatakan orang sebegini. Lalu dia rasa timbul keinsafan. Lalu dia pun insaf. Di ketika ada keadaan untuk seperti menarik dia untuk mengumpat lagi, dia tak kuat tu, dia tak tahan tu. Akhirnya dia melakukan lagi. Ketika dia melakukan lagi, dia insaf lagi. Di antara melakukan insaf, dia belum lagi stable. Ini nafsu lawamah. Ketika dia sudah mendapat tunjuk ajar daripada guru, selalu mendengar kalam-kalam orang sufi, kalau tidak pun kalam-kalam orang sufi yang disyarahkan oleh para masyayikh ataupun guru, lalu dia semakin terdidik jiwanya, semakin mendapat panduan pada hatinya, berjalan kepada Allah, maka dia akan naik satu lagi nafsu yang lebih tinggi, yang lebih baik, namanya nafsu mulhamah, nafsu yang ketiga. Nafsu mulhamah ini berasal dari perkataan ilham. Dia selalu mendapat ilham-ilham yang baik-baik. Kadang-kadang apa yang dikatakannya itu berlaku in future, akan datang, betul. Itu namanya ilham yang baik, sebab dia sudah mula membersihkan hatinya. Bezanya dengan lawamah tadi, ketika dia berbuat dosa untuk lawamah, dia pun insaf, bertaubat, ada lagi tarikan itu, dia tak kuat, lalu dia pun buat lagi. Itu lawamah. Ketika dia berada di nafsu mulhamah, dia sudah bertaubat daripada dosanya, tetapi dalam pada itu, dosa-dosa yang dia pernah lakukan dahulu, seperti mengajak lagi, melambai lagi. Lalu dia lihat, dan dia berpaling daripadanya. Dia seperti kenangan saja. Dia lihat, dia tahu, ini dulu dia pernah lakukan, ini dosa baru yang ajak dia tengok, dan dia berpaling daripadanya. Itu mulhamah. Itu beza dengan lawamah. Lawamah sama keadaannya, bertaubat juga, tapi ketika dipanggil, dilambai oleh maksiat itu, tak kuat dia, buat lagi. Ketika dia buat lagi, dia masih lagi dalam keadaan lawamah. Tapi ketika dia sudah dipanggil-panggil, tetapi dia tahu, kenangan sajalah, dan dia tak buat lagi, terus melakukan kebaikan, itu mulhamah. Tuan-tuan, insya-Allah setiap nafsu ini kita akan bicarakan pada tajuk yang tertentu nanti. Saya akan kupaskan, kita akan insya-Allah sama-sama lihat perbahasan ulama pada setiap nafsu-nafsu ini dan apa kategorinya dan apa simptom-simptomnya, supaya kita tahu dan kita boleh hindari. Dan tidak ada dosa besar bersama istighfar. Maksud yang tadi tu, kalau dia lakukan dosa kecil, lalu dia berterusan melakukannya, tak ada guna dia beristighfar. Bukan tidak ada guna, maksudnya dia jangan beristighfar, tak beristighfar juga, tapi kurang manfaat istighfar itu. Sebab dia mengekali dosa-dosa kecil lagi, yang sepatutnya dia tinggalkan terus, biar dia naik lagi satu tahap nafsu mulhamah tadi itu. Tapi itu perlu dengan kesungguhan, orang-orang yang saleh, perlu suhbah, bersahabat dengan guru, dalam arti kata berguru, bersahabat dengan ikhwan, orang-orang yang baik-baik. Tidak ada dosa besar bersama dengan istighfar. Maksud, orang yang beristighfar, orang yang bertaubat, itu menjadikan kekuatan padanya untuk tidak melakukan dosa kecil, malah dosa besar. Kerana taubat menghapuskan dosa, walaupun dosa besar, tapi dengan syarat, memenuhi syarat-syarat taubat. At-taibu minadh-dhanbi kama la dhanbalah.
Orang yang bertaubat daripada dosanya adalah seperti orang yang tidak berdosa lagi. Apa beza istighfar dengan taubat? Istighfar berasal dari perkataan ghafara, ampun. Bila diletak itu ziyadah dipanggil, tambahan, maka itu maksudnya memohon, meminta. Nah, kalau a'ana tolong, isti'anah minta tolong. Gitu. Nah, kalau ghafara ampun, istaghfara minta ampun. Begitu. Setiap perkataan dalam bahasa Arab apabila ada perkataan tambahan alif sin ta, itu maksudnya minta. Ghafara ampun, istaghfara minta ampun. Nah, taba bertaubat, istataba minta orang itu bertaubat. Begitu. A'ana tolong, ista'ana minta tolong. Jadi apa beza istighfar dengan taubat? Istighfar minta ampun kepada Allah dengan kita menyebut astaghfirullah. Itu paling pendek. Sedikit panjang, astaghfirullahal azim. Panjang lagi, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada juga yang baca huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Insya-Allah malam esok saya akan syarahkan kenapa kita baca huwal hayyul qayyum atau kita baca huwal hayyul qayyum. Ada dua cara bacanya, dua-dua boleh. Tetapi yang lebih fasih astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfar yang paling yang panjang dan yang paling fasih. Tapi kalau baca huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu pun boleh juga. Insya-Allah malam esok kita akan dengar penerangannya sedikit insya-Allah. Istighfar yang panjang dan bagus, sajidul istighfar yang kita bacakan tadi itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Itu maksudnya istighfar, maksudnya minta ampun pada Allah dengan kita sebut dalam bahasa Arabnya astaghfirullahalazim yang lain-lain, dan kita kalau bahasa Melayu ya Allah ampunkan diriku, itu juga namanya istighfar. Taubat maksudnya kembali. Maksudnya kembali berbuat taat daripada maksiat, daripada kesalahan. Seseorang itu melakukan dosa maksiat lalu dia pun kembali. Kembali itu namanya taubat. Jadi kembali inilah yang ada prasyaratnya. Paling kurang ada 3 syarat taubat. Istighfar tak mengapa. Istighfar bahasa Melayu boleh, bahasa Arab boleh, bahasa Inggeris boleh. Itu maksudnya istighfar. Apa dia? Mohon ampun daripada Allah. Tapi kalau taubat kembali apa? Kembali kepada Allah dengan berbuat taat setelah melakukan dosa dan maksiat. Baik. Hendaklah kita kembali kepada Allah. Kalau kita melakukan dosa, tidak ada orang yang tidak melakukan dosa dalam kehidupan ini, melainkan para nabi dan rasul dan para malaikat. Mohon ampun kepada Allah daripada dosa. Ketika kita mohon ampun kepada Allah dan bertaubat padanya, jangan ketika dosa itu dilakukan, jangan dilihat kecilnya dosa itu, tetapi dilihat besarnya kemurkaan Allah, supaya kita tinggalkan dosa itu dan kita segera minta istighfar dan kita bertaubat. Ketika kita bertaubat kepada Allah, rasa malu dan segan. Sebab dosa kita banyak sangat, bukan yang kecil, malah yang besar-besar. Ketika bertaubat, jangan dilihat dosa kita yang besar itu, tetapi lihatlah besarnya keampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu hadirin, supaya kita selalu bertaubat, supaya kita selalu beristighfar. Yang dosa tadi itu jangan dilihat kecilnya dosa itu. Tak apa, dosanya kecil je. Tak, jangan dilihat begitu. Tapi dilihat besarnya kemurkaan Allah. Kita pun takut melakukan dosa. Tetapi dalam bertaubat, memang kita ini banyak sangat dosa. Tapi jangan dilihat besarnya dosa kita itu, tapi kita tetap akui, tetapi lihat besarnya keampunan Allah. Sentiasa kita bertaubat setiap masa. Begitu yang ditunjukkan oleh para alim ulama. Taubat yang kita sebutkan tadi itu berbeza dengan istighfar dalam hal kembali pada Allah. Ini disebut astagfirullahaladzim pun sudah memadai dengan kesungguhan dalam hati. Tetapi
taubat ada rukunnya, mesti dipenuhi baru Allah terima. Satu, menyesal. Dan menyesal kerana Allah. Taubat tidak sah jika tidak ada penyesalan. Ataupun ada penyesalan tetapi bukan kerana Allah, sebab kena bala, kena penyakit dan sebagainya. Walaupun mungkin asbab bala, asbab penyakit itu dia bertaubat, ya. Tapi bukan semata-mata itu. Nah, yang kedua, setelah dia menyesal, tinggalkan maksiat. Itu yang kita sebut tadi tu, jangan berterusan melakukannya. Israr tu jangan. Tidak sah taubat jika tidak meninggalkan maksiat yang dilakukan. Taubat saja tapi lakukan lagi, itu tidak jadi. Dan yang ketiga, berazam tidak akan melakukannya lagi. Tidak sah taubat seseorang yang tidak berazam untuk tidak melakukan maksiat lagi. Dia kena ada azam. 3 inilah yang kita buat rumusan STA. Sebelum tidur malam ni, tuan-tuan, puan-puan cuba ingat STA. S, sesal, menyesal kerana Allah. T, tinggalkan dosa maksiat itu. A, azam, tidak buat lagi. Boleh ya? Ketika kita buat lagi, kembali lagi kepada Allah macam tadi itu. Dah kita tak kuat iman kita kan, buat lagi environment pun tidak menunjang, tidak kondusif, buat lagi, kembali lagi pada Allah. Mesti 3 syarat ini dipenuhi. STA. Kalau kita tutup sebentar, STA apa dia? S, sesal, menyesal kerana Allah. T, taubat. T apa dia? Tinggalkan maksud itu. Dan A, berazam untuk kita tidak melakukannya lagi. Ulama mengatakan 3 yang tadi itu jika tidak melibatkan kefarduan dan tidak ada kaitan dengan manusia. Jika ada yang melibatkan kefarduan, contohnya tidak solat, contohnya ya, apa yang harus dia buat? Wajib qada semuanya. Apa dia? Solat wajib qada, puasa wajib qada. Begitu. Yang 3 tadi itu kalau tak melibatkan kefarduan. Tapi kalau dia melibatkan, dia tinggalkan apanya, solat, dia tinggalkan zakat, dia tinggalkan puasa, itu wajib diqada. Kalau melibatkan manusia, contohnya mencuri, itu barang orang tu wajib dikembalikan pada tuannya atau minta dihalalkan. Sebab makanan yang dicuri itu dah habis dah pun. Kalau mazhab kita Syafi'i, terperinci kita sebut apa yang kita ambil. Tetapi tidak mengapa kita ikut mazhab Maliki, Imam Malik, umum sajalah. Tuan, maaf saya pernah termakan barang tuan, contohnya buah dan sebagainya ya. Tak perlu nak sebut buah. Durian pada hari sekian, pukul sekian, 1 bakul, tak perlu nak sebut ya, secara umum saja. Kalau mengumpat orang itu contohnya, tak perlu nak sebut, maaf saya mengumpat aja pukul 6.30 semalam sampai pukul 7.30. La ilaha illallah. Takut nanti bukan maaf yang dapat, tapi perkara lain pula yang dirasakan. Gitu. Baik. Kita umumkan sahaja, maaf Haji, kalau saya pernah berbuat tak elok, kata tak elok, berprasangka tak elok dan sebagainya. Baik. Jika tidak dapat mengembalikannya pada tuannya, ataupun tuannya tidak menghalalkannya, bertaubat dengan ikhlas. Mungkin tahu tuannya pun dah meninggal dunia dah pun. Kita taubat dengan ikhlas, bersungguh-sungguh serta berdoa kepada Allah semoga tuan harta tersebut redha padanya pada hari kiamat nanti. Dah waktu dia hidup pun dia tak redha, malah dia dah meninggal dah pun. Kita minta mudah-mudahan di hari akhirat kita serius nak taubatnya, Allah akan terima dan dia akan terima di hari akhirat. Baik, sebahagian ulama mengatakan 3 rukun taubat ini ditambah lagi dengan 2. Iaitu sebahagian syaratnya ya, roh belum sampai ke halqum sini. Maksudnya kalau dah sampai ke sini baru nak taubat, tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, matahari belum naik daripada sebelah barat ketika timbul ataupun berlaku tanda-tanda hari kiamat yang besar. Dan tanda-tanda hari kiamat nanti kita akan kongsikan juga kalau sempat malam esok, kita lihat bagaimana ya. Baik. Dan untuk kita tutupkan pengajian pada malam ini, taubat itu ada penghalang dia. Iaitu israr, berterusan melakukan maksiat. Ini selalu berlaku pada diri kita. Ini. Kenapa dia melakukan itu? Dia dah taubat dah. Ataupun dia buat maksiat. Berterusan pula melakukannya. Sebab apa? Sebab dia merasakan siksa itu bertangguh-tangguh. So, dia ambil ringan benda itu. Obatnya ialah setiap yang datang itu pasti. Apa dia? Mati. Kita tak tahu apakah
1 jam lagi, seminit lagi. Kerana itu cepat-cepat bertaubat. Mati itu lebih dekat daripada tali kasut. Mungkinkah hari ini akan meninggal? Apakah dan hari itu pasti jadi hari yang terakhir? Begitulah juga orang yang penat bekerja sekarang, bimbang, supaya jangan lapar tahun hadapan. Jadi tidak lapar tahun hadapan, itu kan bertangguh. Karena itu orang itu dia berbimbang pada sesuatu yang akan datang. Karena itu dia bekerja sekarang ini takut supaya nanti tahun hadapan itu tidak lapar. Segeralah bertaubat sekarang supaya tidak disiksa pada hari kiamat akan datang yang bertangguh, malah lebih pedih daripada lapar. Orang buat persiapan sekarang kerana takut lapar. Lapar tu pun akan berlaku, akan datang, belum pasti lapar. Kalau lapar pun taklah teruk sangat, tapi siksaan itu pasti dan lebih teruk daripada lapar. Untuk kita ingat benda ini supaya kita cepat bertaubat pada Allah. Orang yang terus melakukan dosa ni sebab apa? Sebab sedap dan keinginan ditinggalkan itu memang payah. Ubatnya apa? Kalau seseorang doktor dan doktor itu bukan Islam, menasihati jangan minum air sejuk, walau sedap air sejuk itu. Sebab air sejuk boleh memudaratkan penyakit akur kita. Walaupun terlalu ingin kita nak meminumnya. Walhal daripada doktor yang bukan Islam, ini Allah dan Rasul yang lebih benar daripada doktor tadi tu bagi tahu yang buat dosa dihimpit kubur, yang buat dosa neraka, yang buat dosa akan siksa. Apakah itu tidak kita percaya, walaupun kita percaya dalam bab keduniaan tadi dengan seorang doktor yang bukan Islam, walaupun kita nak sangat minum air sejuk tu, kiasan seperti ini memahamkan untuk kita lebih berwaspada lagi. Fikir, jika sukar payah nak tinggalkan kesedapan di dunia, apakah lebih mudah untuk meninggalkan siksaan neraka ataupun akan hilang nikmat syurga? Maka itu suatu yang tidak wajar. Bertangguh kerana taubat dalam kawalannya, dia mengatakan gitu, tak apalah buat dosa lagi sebab nanti saya sendiri nanti boleh bertaubat. Begitu, maksudnya taubat tu saya akan bertaubat, saya boleh insya-Allah. Apa ubat dia? Umur bukan kawalan kita. Memang taubat kita boleh buat, tapi umur tu kawalan kita tak. Jangan-jangan meninggal mengejut. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kerana itu, kalau susah nak tinggalkan keinginan hawa nafsu sekarang, maka akan datang lebih susah. Contoh, pokok yang kita cabut sekarang agak payah sebab akarnya di situ. Maka kita kata tak apa, tangguhlah. Nanti akan datang, kita akan cabut. Itu sebenarnya tidak cerdik sebab pokok itu kan semakin hari akarnya semakin menjuala, semakin kuat, kita pula akan datang semakin lemah, semakin tua. Bagaimana mungkin di satu ketika nanti kita merasakan boleh, walhal kederat kita, riang kita sudah jadi makin lemah, pokok akarnya semakin kuat, maka itu suatu yang tidak boleh diterima oleh akal yang sihat. Dan orang selalu melakukan dosa itu sebab apa? Sebab dia mengharapkan rahmat dan keampunan Allah. Ubatnya adalah ini adalah suatu kejahilan. Kenapa? Bagaimana mungkin kita nak mengharapkan rahmat Allah di hari kiamat nanti tanpa beramal sekarang, tanpa bertaubat dan mengekali dosa sekarang? Tidak mungkin. Sebab itu dikatakan dalam peribahasa, perahu tidak mungkin berjalan di atas daratan yang tidak berair. Bagaimana mungkin perahu berjalan di jalan raya yang kita adalah ni? Dia mesti ada ayat. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabasi. Kamu mengharapkan kelepasan daripada azab Allah, api neraka, walam tasluk masalikaha, tapi kamu tak berjalan, tak beramal untuk ke situ. Sesungguhnya perahu tidak mungkin berlayar, tidak mungkin berjalan di atas daratan yang tidak ada air. InsyaAllah, hadirin, kita tutup malam ini sedikit panjang ya, dengan sesuatu yang mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran untuk jadikan amalan setiap hari, bertaubat pada Allah Azza wa Jalla dan beristighfar kepadanya. Kita nak kongsi malam ini dengan satu istighfar yang berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah, dia berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu berkata, wa dhunubah, alangkah besarnya sebab dia merasakan dirinya berdosa. Dia sebut 2 kali ataupun 3 kali. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata padanya, qul, katakan, jangan kamu mengeluh, wa dhunubah, tapi sebut ini, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja 'indi min amali. Ya Allah, keampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Ya, saya tahu saya banyak dosa, ya Allah, dan banyak luas, tapi lebih luas keampunanmu. Dan rahmatmu lebih aku dambakan, harapkan daripada amalanku. Saya beramal solat, baca, tengok majlis ilmu sebegini, mengajar, tapi yang aku lebih harapkan rahmatmu daripada semua ini. Dia pun ucap, faqalaha, dia pun mengatakan, menyebut begitu. Kemudian Nabi katakan, thumma qal, a'ud, ulang balik, fa'ada, ulang balik, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja 'indi min amali. Thumma qala, Nabi katakan lagi, a'ud, ulang lagi, untuk kali ketiga, fa'ada, dia ulang lagi, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja 'indi min amali, 3 kali. Faqala, lalu Nabi mengatakan, qum, berdiri kamu, bangun, faqad ghufira lak, sesungguhnya telah diampunkan kepadamu dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Imam Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman, Al-Imam Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib, Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar yang terkenal itu, dan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wa Al-Hikam. Hadirin, ini antara sirah ataupun bacaan yang kalau boleh kita jangan tinggalkan ya. Setiap hari selepas solat, paling bagus 3 kali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja 'indi min amali. Ya Allah, keampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku, dan rahmatmu lebih diharapkan untukku daripada amalan. Mudah-mudahan jadikan ia sebagai suatu amalan untuk kita tambahkan selain daripada istighfar kabir, istighfar al-azim, yang lain-lain. Ini menjadi satu sirah bacaan istighfar kita selepas solat. Setiap kali selepas solat fardu. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wasur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil hillani وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عدد تشي الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.